السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة. Amin. Muka surat 47 baris 4 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, adapun orang kafir dan orang munafik tiada dapat melihat ia akan Allah pada akhirat atas qaul yang sahih. Bersalahan kata Mu'tazilah, tiada dapat seorang pun melihat akan Allah sama ada dunia ataupun akhirat. Isamu perbahasan berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahaskan minggu lepas berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala harus pada akal kita lihat dan harus pada akal kita tak boleh lihat. Tapi yang sabit dan berlakunya di akhirat kita melihat. Jadi kita kena beza antara benda yang boleh jadi dan benda yang berlaku. Jadi boleh jadi kita melihat Allah, boleh jadi boleh jadi kita melihat Allah, boleh jadi tidak melihat Allah. Tapi yang berlakunya ialah kita melihat Allah. Tapi dari sudut akalnya tidak wajib untuk Allah Ta'ala memperlihatkan zat dia pada makhluk. Walaupun ada sebahagian pandangan ulama yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dapat menzahirkan zat dia untuk dilihat, maka Allah Taala lemah. Itu adalah sebahagian pandangan begitu. Cuma pandangan mu'tamadnya ialah harus pada akal kita boleh melihat Allah di akhirat, bukannya wajib dan bukannya mustahil. Kemudian tu untuk orang mukmin dan untuk orang kafir dan orang munafik. Hari ni kita sambung munafik dengan orang kafir pula, macam mana dia boleh lihat ataupun tidak. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata adapun orang kafir. Orang kafir ni kafir i'tiqad, bukan kafir nikmat. Sebab kafir secara umumnya ada dua. Pertamanya kafir nikmat, yang kedua kafir i'tiqad. Yang dimaksudkan di sini ialah kafir i'tiqad. Adapun kafir nikmat tu macam contoh tak semayang, tak puasa Ramadan, itu kafir nikmat. Dia ada badan, dia sihat tubuh badan, dia ada akal, dia ada anggota yang sihat. Tiba-tiba dia tidak semayang, dia tidak berpuasa, tu dia panggil kafir nikmat. Tu mazhab Syafi'i gitu. Dan orang munafik sama juga, munafik ada dua, munafik i'tiqad, munafik amalan. Yang dimaksudkan di sini ialah munafik i'tiqad. Dengan makna zahir dia syahadah, zahir dia mari sembahyang jemaah, zahir dia puasa Ramadan, haji umrah, tiba-tiba dalam hati dia tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Tu dia panggil munafik i'tiqad. Dua-dua orang ni tiada dapat melihat ia orang kafir dan juga munafik akan Allah pada akhirat atas qaul yang sahih, atas pandangan yang sahih. Makna seolah-olah ada khilaf lagi. Khilaf tu kat mana? Dalam kitab Syarah Qawaidul Aqaid Imam Zarruq radhiyallahu taala anhu, dia kata pandangan pertamanya ialah orang kafir ni dan munafik i'tiqad ni dapat lihat Allah Taala tapi sekejap saja.
Dia lihat Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menghijakkan semula, dia jadi seksa. Sebab melihat zat Allah Ta'ala ialah nikmat yang paling agung di syurga. Jadi bila dia dapat melihat benda yang sedap, kemudian Allah Ta'ala pun hijak semula, dia berasa sakit. Dia berasa terseksa. Habis terhijak selama-lamanya lah. Mana dia pernah dia akan dilihat juga, dia akan melihat juga Allah Ta'ala, cuma sekejap. Tidak selama-lamanya macam orang mukmin. Tu pandangan pertama. Pandangan kedua, dari awal lagi tak dapat melihat Allah Ta'ala. Tak dapat nikmat melihat zat Tuhan, tak ada. Hak tu yang pandangan sahih. Pandangan kedua itulah pandangan yang mu'tamad dan pandangan yang sahih. Yang kita dulu sami ni berpandangan dengan pandangan sebegitu. Iaitu dari awal lagi, sejak pada zaman sejak pada mahsyar sampailah masuk neraka, tak dapat lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir dan juga orang munafik i'tiqad. Melihat Allah Ta'ala ni ada perbahasan pula. Ada yang kata di padang mahsyar dan ada yang kata di syurga. Jadi di padang mahsyar khilaf ulama. Pandangan yang mu'tamad nampak juga bagi orang mukmin. Kalau di syurga tidak ada khilaf, semua akan dapat melihat Allah Ta'ala bagi orang yang mukmin sahaja. Bersalahan kata Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata apa? Dia kata tiada dapat seorang melihat akan Allah. Tak ada seorang pun. Sama ada orang kafir ke, orang mukmin ke, orang munafik ke, tak dapat lihat Allah Ta'ala, kata Mu'tazilah, sama ada dunia atau akhirat. Jadi dari sudut dunia kita sepakat dengan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah dan seluruh firqah Islam yang lain mengatakan tak dapat lihat zat Allah Ta'ala di dunia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pun khilaf juga, tapi pandangan mu'tamad nampak. Pandangan mu'tamad, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat zat Allah di dunia lagi. Cuma melihat lagu mana? Melihat yang tidak ada kaifiat, melihat yang tidak ada di atasnya, tidak di bawahnya, tidak di tepinya, tidak di kanan kiri. Gitulah seperti orang kita belajar tu, tidak ada kaifiat. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Itu saja. Bukannya kita kata Allah Ta'ala ada atas harat tu, Nabi SAW pun tengok situ, bukan? Tu sudah mensabitkan Allah Ta'ala ada tempat. Jadi dia kata tak boleh tengok sama sekali. Sebab apa Mu'tazilah kata begini? Sebab dia kata bila Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh dilihat, maka mesti Allah berjisim, mesti Allah Ta'ala itu ada tempat, mesti Allah Ta'ala itu ada arah, mesti Allah Ta'ala itu berhajat bercahaya untuk kita dapat dia. Itu kata Mu'tazilah, dia guna akal. Jadi kita kata tak, bukan gitu. Kita dapat melihat Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala tidak bertempat, dalam keadaan Allah Ta'ala bukan di atas kita, bukan di kanan kita, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di bawah kita. Allah Ta'ala tidak berapa, kita melihat Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala tidak berjisim. Dalam keadaan Allah Ta'ala itu kita tidak perlukan nak lihat Allah Ta'ala itu kepada cahaya, tak payah. Ada lagu mana? Wallahu a'lam. Tu nanti akan datang. Sama-sama pergi pada mahsyar tengok sendiri. Itu berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Kemudian faidatun, ini satu faedah. Kata Syekh Al-Laqani, Syekh Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani, tu nama dia. Nama pak dengan nama anak sama. Tu adat ulama dulu lah. Ataupun orang Arab biasa dah. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Anak tu pak, tiga-tiga nama sama. Kalau kita buang nama sama, buang kebiak ke apa? Tak ada nama lain. Ataupun nama pak tu lain. Bukan, nama tok tu Ahmad contohnya, nama anak Muhammad, nama anak pula. Nama tok Ahmad, nama pak Muhammad, nama anak Ahmad balik. Ada juga itu. Hidupnya gitu ya. Sama ada nama sama ataupun nama beza. Dan nama depa tu pendek ya, Ibrahim lah. Sekarang Muhammad Hasbullah macam-macam. 3-4 perkataan. Satu perkataan dah lah. Ibrahim selesai. Abdullah selesai. Abdul Rahman selesai habis. Ni buku majang IC. 18 nama. Nama terpanjang di Malaysia. 18 dia punya apa? Nama tu. Seorang ya, bukan 18 orang, 18 nama kan. Tu. Lupa agak. Hari ni Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani.
Nama anak pada Syekh Al-Qani namanya Syekh Abdul Salam. Abdul Salam tu dia syarah kepada kitab ayah dia ni. Nama anak dia jadi lain pula. Dalam matan Jauharah At-Tauhid, Jauharah ni Jauhar Tauhid lah. Jauharatut Tauhid rahimahullahu taala. Rahimahullah tu doa pada Laqani tu, bukan doa perkhidmatan. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati dia. Jadi kitab Jawi kita ada yang syarah Jauharatut Tauhid ada. Cuma tak dikenali lah untuk dibacanya. Kalau di kedai tu ada lah kitab Jawi Jauharatut Tauhid. Syarah Jauharatut Tauhid kod Melayu, kod Jawi ada. Kitab Melayu, kitab Jawi. Cuma jarang dibaca lah. Dia kata apa? Dia kata fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada ay yasil. Tu dia panggil cara baca kaedah bahasa Arab lah, dia punya syair Arab tu. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada ay yasil. Dia kata apa? Oh, ada sambung lagi. Wa khadhilun liman arada ba'da wa khadhilun liman arada bu'dahu. Tu sambung tu. Dia sekat-sekat itu. Dia sambung Wa khadhilun liman arada bu'dahu, bukan ba'dahu. Bu'dahu jauh Tulis apa? Ba'. Salah. Kita boleh tag dulu. Salah. Mana boleh ba'dahu sebab maksud dia jauh, bukannya selepas. Maka Allah Ta'ala ialah Allah tu yang menjadikan bagi segala hamba-Nya hamba Allah. Itu makruf lah. Allah Ta'ala menjadikan segala hamba dia. Dalil wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala lah yang mencipta kalian, iaitu zat kalian. Bila kata zat masuk sifat lah, sifat yang ada. Hitam kita ni, busuk wangi kita ni, semua Allah Ta'ala cipta belaka. Dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada segala hamba-Nya hamba Allah, itu pun Allah buat juga. Tambah satu lagi, wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala itu menciptakan diri kalian, diri kamu, dan juga segala apa yang kamu buat. Itu kata Syekh Zarruq dalam kitab Syarah Al-Aqaid, Syarah Al-Qawaidul Aqaid. Dia kata apa sahaja yang terbit daripada perbuatan kita juga Allah Ta'ala cipta. Atas kaedah Allah cipta zat kita, maka apa yang terbit daripada kita pun Allah cipta. Perbuatan tu ada dua pula. Yang pertama perbuatan ikhtiariyah, perbuatan hak jenis usaha. Kita boleh usaha. Contoh kita mari surau ni ikhtiariyah ni. Bagi kita boleh start motor, kita pergi motor jalan sampai sini, kita jalan kaki, ambil uduk, mari sini, mayang. Itu ikhtiariyah tu. Ada kehendak, dan Allah Ta'ala pun berkehendak sejak azali berlaku semikian, maka berlakulah seperti mana sekarang. Itu ikhtiariyah. Ada perbuatan idtirariyah, tu yang kita tak mau tapi jadi juga. Contohnya terjatuh pari. Tu kita tak kehendak, tu tak ada siapa nak jatuh pari, kecuali sekejap lah. Tak ada siapa nak jatuh pari, tak ada siapa, tiba-tiba jatuh juga. Sebab apa? Allah kehendak sejak azali nak jatuh, padahal kita tak kehendak dia jatuh juga. Tu idtirari. Jadi sekarang ni perbuatan apa yang Allah Ta'ala buat? Dia pun kata yakni perbuatan yang ikhtiariyah, perbuatan hak jenis usaha. Ikhtiariyah ni, ikhtiar ni pilih lah syarat. Ikhtiar apa? Perbuatan yang kita boleh pilih buat, boleh pilih tidak. Boleh pilih mari masjid, boleh pilih tidak mari masjid. Tu ikhtiariyah. Dan perbuatan yang idtirariyah, tu yang tak ada kehendak kita tapi berlaku juga. Contoh dia denyutan jantung. Tak ada kita usaha ikhtiar cari apa-apa, kau tiba-tiba dia denyut, tak ada. Kita tak minta pun suruh denyut, dan kita tak ada usaha pun suruh denyut, dia denyut juga. Sebab apa? Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala yang mengalirkan darah tersebut, oksigen masuk ke dalam anggota jantung itu. Dia pun berdegup satu pam darah seluruh badan. Bukan kita buat, bukan kita nak, dia jadi laku. Sama juga dalam usus kita, sama juga dalam bab-bab kesihatan dalam anggota badan kita ni, semuanya idtirariyah.
Semuanya tak ada kehendak pun kita nak buat, tapi terjadi. Sebab apa terjadi? Allah buat. Tu ya. Kalau hak tu pun Allah buat, maka perbuatan ikhtiariah hak jenis usaha pun Allah buat juga. Itu nisbah pada hakikat lah Allah buat tu. Jangan gini pula, oh aku tak mencuri sebab Allah yang bagi curi. Sudah. Hak tu jadi Jabariyah. Ni Ahlus Sunnah dia sabit usaha ikhtiar. Sebab tu ada jinayat dalam fiqh. Dalam fiqh ada namanya babul jinayati, bab pada menyatakan jenayah. Ada hudud dia. Siapa yang berzina kena bunuh tak kena rejam. Bagi yang dah kahwin kena rotan 100 kali. Bagi yang tak kahwin, lepas tu curi pula kena potong tangan dengan syarat-syarat dia. Minum arak 80 kali sebatan. Itu semua berkaitan dengan usaha ikhtiar kita tu. Nak minum tu, nak zina tu, nak tu. Jadi sabit juga usaha ikhtiar kita, maka boleh jatuh hukuman dengan sebab kita buat. Walaupun pada hakikat dia Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan, yang berkehendak dan berlaku sedemikian sejak azali. Cuma nisbah kita hak bangsa, hak jadi hamba ni, kita boleh kena salah ke kita lah. Hak buruk tak boleh salah ke Tuhan. Dari sudut cakapan adab, hak buruk tak boleh sandar pada Tuhan. Yang sandar pada Tuhan benda baik-baik sahaja. Kalau sandar pada Tuhan benda yang jahat juga, itu tak boleh lah, tak betul. Boleh jatuh hukum haram. Menyandarkan perkara buruk pada Tuhan secara umumnya hukum dia haram. Contoh kita kata Allah Ta'ala cipta babi, hukum dia haram. Walaupun betul. Al-Quran itu makhluk, hukum dia haram. Walaupun betul. Jadi segala perkara yang menyebabkan nampak hina Tuhan, itu tak betul. Itu tak betul pula, itu haram. Walaupun betul sekalipun. Semua tu atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan yang berpegang kepada Nabi SAW dan para sahabat salafus salih yang lain. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 puak. Pertamanya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ni Asy'ariyah Maturidiyah lah. Jadi kita Ad-Durrus Sami ni mazhab pertama dalam bab akidah, iaitu Ahlul Kalam, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Kita ni Asy'ariyah lah. Dan mazhab di akidah di Nusantara ni Asy'ariyah kesemuanya. Mazhab Syafi'i Asy'ariyah kesemuanya. Mazhab Maliki Asy'ariyah kesemuanya. Mazhab Hambali mazhab Hanafi sebahagian Asy'ariyah, sebahagian Maturidiyah. Mazhab Hambali sebahagiannya Ahlul Hadis, sebahagiannya lagi Mujassimah. Tu mazhab Hambali. Tu. Jadi kita ni Ahlus Sunnah mana? Asy'ariyah. Sebab kita belajar sifat 20. Kalau cara Ahlul Hadis wal Athar yang kedua, mazhab Ahlul Hadis. Hak tu cara dia lain pula. Tiga-tiga puak ni Ahlus Sunnah ni sama dari sudut nak mengenal Tuhan, tapi cara berbeza. Semua nak dapat A+ belaka, tapi cara belajar beza. Jadi cara belajar beza tak apa ke? Tak apa, asalkan betul. Nanti tak mau mengaji sifat 20, mengaji sifat lain. Lepas tu sifat lain tu dia mentashbihkan Tuhan, tak jadi lah. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dia tak ngaji sifat 20, tak apa dah lah, ada sifat lain. Kalau ada cara lain tak ada masalah, silalah. Tapi ikut sampai tahap dia tu menjisimkan Allah, tak betul. Jadi yang ketiganya Ahlul Kashfi wal Wujdan, puak tasawuf pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 3 tu, Ahlul Kalam, Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua Ahlul Hadis wal Athar, ahli hadis. Dan yang ketiganya ialah Ahlul Kashfi wal Wujdan, iaitu ahli tasawuf hakikat tu. Seperti yang telah tersebut dahulu. Noktah. Dah hurai dah dulu, ulang balik. Sebab dulu tanpa ada matan jauharah, ni ada matan jauharah, dia hurai sikit. Jadi kita ni salah sikit pula. Kita ni berbeza sikit dengan Mu'tazilah. Maka dia kata bersalahan, kata Mu'tazilah. Bersalahan, kata Mu'tazilah. Dia kata apa? Dia kata perbuatan ikhtiariyah bukan yang menjadikan, tetapi perbuatan hamba bagi dirinya. Hak ni kena betul sikit. Dia ada jatuh tu. Sekejap, macam mana? Perbuatan ikhtiariyah bukan yang menjadikan. Gini, kena tambah satu. Perbuatan ikhtiariyah itu bukan Allah yang menjadikan. Gitu. Tetapi perbuatan hamba bagi dirinya. Situ.
Kalau kita asal, kita Arab, dia kata bi annal 'abda yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyah bi qudratin khalaqaha Allah fihi. Jadi Allah tinggal. Jadi Allah tu dia kata Allah Ta'ala tidak buat perbuatan ikhtiariah, kita yang buat dengan usaha kita yang Allah Ta'ala beri kudrat pada kita. Kita yang buat. Jadi kita Arabnya beza sikit lah. Dia kata annal 'abda yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyata, sesungguhnya hamba itu mencipta akan perbuatan dirinya yang bangsa ikhtiariah, yang jadi ikhtiar, bi qudratin, dengan satu kudrat, khalaqaha Allahu fihi, yang Allah Ta'ala cipta kudrat tu pada hamba tu. Jadi kalau Ittirariyah semua sepakat, Ahlus Sunnah ke, Jabariyah ke, Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, kata semua Allah buat. Cuma perbuatan ikhtiariah sahaja berlaku khilaf dalam kalangan kelompok Islamiah ni. Ahlus Sunnah kata Allah juga buat, Mu'tazilah kata bukan Allah buat, tapi kita yang buat. Kita yang buat sebab apa? Sebab ada usaha ikhtiar, sebab ada kudrat Allah Ta'ala beri. Bila kita kata kita yang buat perbuatan hamba sendiri, tak kapir ke gitu? Soalan dia gitu, tak kapir ke? Sebab seolah-olah menyabitkan ada orang lain selain Allah yang beri bekah. Jawab dia tak kapir. Sebab apa tak kapir? Sebab dia kata kita ni cipta perbuatan berdasarkan kudrat yang Allah beri. Dia sabit dengan Allah juga, tapi ikut situ lah, ikut cara salah lah. Dia kata Allah beri kudrat, dengan kudrat tu kita boleh buat, boleh beri bekah. Maknanya dia bukan beri bekah terhadap perbuatan dia secara sendiri tak, tapi dengan wasilah Allah Ta'ala beri kudrat juga. Jadi dia ada sangkut paut dengan Tuhan juga. Dia bukan menafikan Allah Ta'ala tak buat langsung tak. Allah Ta'ala hanya mencipta kudrat bagi kat dia. Dia ada kudrat, dialah cipta perbuatan diri dia. Hak tu yang salah. Cuma tak jadi kafir sebab apa? Sebab dia mensabitkan Allah beri kudrat pada dia. Sebab tu tak kafir. Sebab tu Mu'tazilah fasik. Begitu juga Jabariyah. Jabariyah dia kata tak ada usaha ikhtiar bagi makhluk ni, tak ada. Semua Allah berlaku. Allah berlaku. Buat baik Allah, buat jahat Allah, semua Allah Ta'ala berlaku. Dia ibarat bulu yang berterbangan. Kalau ke kanan, ke kanan lah. Kalau ke kiri lah. Itu Jabariyah fasik juga. Tapi Jabariyah ni kalau sampai tahap aku tak wajib sembahyang, aku tak wajib puasa, kafir lah. Tu ya. Sebab Jabariyah ni ghaliknya akan masuk pada pokok makrifat tu. Dia nak Allah belaka, Allah belaka. Lepas sudah tergelecoh masuk Jabariyah. Jabariyah yang sesat, yang kafir punya. Kafir Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, tu tambah Allah kan. Jadi Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan ikhtiariah, tapi hamba sendiri yang buat. Sebab dia ada usaha ikhtiar, dia ada kudrat. Jadi dia lah yang buat, bukannya Allah. Kata dia. Adapun yang ittirariyah, adapun perbuatan hak bangsa tak payah usaha ikhtiar ni. Contoh denyutan jantung, terjatuh longkang, usus perut jalan sendiri. Hak tu ittifaq, sepakat antara Ahlus Sunnah dan Jamaah. Dan Jamaah tu wal Jamaah lah. Dan Mu'tazilah, itu semua perbuatan Allah. Jadi Mu'tazilah ni dia pecah banyak lah. Antaranya Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah dan Qadariyah tu pun Mu'tazilah juga, sebahagian daripada pecahan Mu'tazilah. Jadi Jabariyah pun kata ittirariyah perbuatan Allah. Qadariyah pun kata perbuatan ittirariyah pun Allah Ta'ala buat. Begitu juga Ahlus Sunnah. Tu tak ada apalah, tak ada apa isu, tak ada khilaf apa, sepakat. Maknanya kalau orang mengingkari kata Allah Ta'ala tidak membuat perbuatan yang ittirariyah, bahaya, boleh jatuh kufur. Sebab tak ada khilaf tu. Yang khilafnya ikhtiariyah sahaja. Ittirariyah tak ada khilaf. Ijma', bukan ijma', sepakat. Ada pun dan lagi wajib kita i'tiqadkan pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik. Isu beri taufik pula. Taufik apa dia? Khalqul qudrati lit ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan ta'at. Allah Ta'ala cipta ta'at. Allah Ta'ala menciptakan kudrat untuk buat ta'at. Tu taufik.
Lawannya khizlan. Khizlan, Allah Ta'ala cipta kudrat untuk buat maksiat. Semua pada Allah, semua pada Allah Ta'ala berlaku. Wajib i'tiqad yang baik ke yang buruk, semua daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi tak taufik? Bagi. Khizlan, bagi juga. Jadi orang yang kaki maksiat, Allah bagi khizlan, tak bagi taufik. Orang yang buat taat, Allah Ta'ala bagi taufik, tak bagi khizlan. Sebab tu kena syukur tu. Tu Jadi dia kata, dan lagi wajib kita i'tiqad. Wajib ni. Mana kalau tidak i'tiqad, Allah Ta'ala beri taufik, hukum dia haram. Dah kafir lah, kena gantung lah. Kalau dia kata orang lain yang selain Allah beri taufik, boleh itu kafir ya. Yakni, apa maksud taufik? Menjadikan kuasa, yakni menjadikan kederat atas mengerjakan taat bagi segala hamba yang dikehendaki. Sampai kepada redha-Nya Allah dan kasih-Nya Allah. Tu taufik. Lawannya ialah khizlan. Tu dia sebut lagi. Jadi taufik semua ni, taufik dari sudut i'tiqad, taufik orang tu masuk Islam, taufik untuk dia masuk Islam dengan syahadah, ucap syahadah pun taufik juga. Boleh sembahyang Jumaat, taufik, boleh puasa Ramadan, taufik, boleh semua puasa sunat, taufik, boleh mari majlis ilmu, taufik, boleh mengaji kitab, taufik berlaku. Jadi Allah Ta'ala pun dia panggil muwaffiqun, orang ataupun zat Allah, zat yang memberi taufik. Muwaffiqun. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan wa huwa muwaffiqun. Allah Ta'ala memberi taufik. Taufik tu Allah beri. Pekerjaan beri taufik tu taufik namanya. Orang ataupun zat yang beri taufik namanya muwaffiq. Bukan muwaffiq masbuk tu. Muwaffiq masbuk wazan lain. Wafaqa yuwaffiqu muwafaqah. Wa huwa muwaffiqun. Muwaffiq tu. Bukan muwaffiqun. Beza. Yang salah bahasa Arab ni salah habis. Tukar nak. Dia muwaffiqun jadi muwaffiqun, jadi lain dah. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi Allah yang menjadikan khazal, yakni kuasa, yakni kudrat atas mengerjakan maksiat bagi hamba-Nya Allah yang kehendaki jauhnya Allah daripada keredaannya, jauhnya seorang daripada keredaannya Allah dan kasihnya Allah. Terbalik ya tadi. Tadi taufik ni khizlan ataupun khazlun ni, khizlun pun boleh, tak ada masalah. Ada yang panggil khizlan, ada panggil khizlun. Dengan mana kesimpulannya, kalau dia tu Allah Ta'ala ciptakan kudrat dia untuk dia tu boleh buat maksiat, namanya khizlan. Bukannya taufik. Jadi kalau dapat taufik semestinya dapat hidayah. Tapi kalau dapat hidayah tak mesti dapat taufik. Orang tahu majlis ilmu tu bagus, tapi tak semua orang boleh pergi. Allah Ta'ala beri taufik saja boleh pergi, tak semua orang boleh pergi. Sebenarnya jemaah orang tahu 27 darjat, tapi berapa orang yang mari? Bukannya baru masuk Islam. Satu kampung tahu dah 27 darjat, tapi tak mari pun. Sebab tak ada taufik. Allah Ta'ala tak beri. Nisbah Allah Ta'ala tak berilah, nisbah dia kena usaha lah. Jangan dapat kata gini pula, taufik tak sampai hari, taufik tak dapat. Kepala otak dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa munjizun liman arada, wa munjizun liman arada, wa munjizun liman aradahu wa'dahu. Itu orang punya kita tengok maksud dia. Dan lagi wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunaikan, yakni zat yang menunaikan. Yakni apa menunaikan? Yakni menyempurnakan orang yang dijanjikan memberi kebajikan. Wa munjizun liman arada wa'dahu. Ada hu itu? Ada hu? La'alla sawab tak ada hu. Mana boleh ada hu? Aradahu. Tengok. Ni kita ni tak ada hu. Betul tak ada hu. Sebab dia wazan lari. Ilmu bahar. Lari lah. Kalau ikut mustaf'ilun. Dia akan jadi gini. Wa munjizun liman aradahu itu. Tak habis. Jadi hu tu kena buang, baru boleh. Wa munjizul liman arada wa'dahu. Itu. Itu Jadi la'ala sawab, memang la'ala sawab pun memang dah tengok kita dah. Jadi tak ada hu.
Jadi Allah Ta'ala itu menyempurnakan apa ni? Menyempurnakan orang yang dijanjikan memberi kebajikan seperti pahala bagi orang yang mengerjakan taat. Okey, kita kata dulu, orang taat pada akal, harus pada akal Allah beri pahala, harus pada akal Allah tak beri pahala. Dari sudut syarak, Allah mesti bagi pahala, wajib beri pahala. Sebab kalau tak beri pahala, satu kekurangan pada Allah Ta'ala. Itu dari sudut berlakunya, mesti Allah Ta'ala beri pahala. Tapi dari sudut akal, boleh ke tak Allah tak beri pahala? Boleh. Boleh tak Allah beri? Boleh. Tak beri tak apa? Boleh juga. Kalau Allah Ta'ala tidak berikan syurga pada orang taat, dari sudut akal, boleh. Nak campur dengan akal, boleh. Tapi dari sudut berlakunya, tak berlaku. Sebab Allah Ta'ala janji dah. Jadi bila Allah Ta'ala menyalahi janji, itu satu kekurangan bagi Allah. Bila satu kekurangan bagi Allah, kekurangan itu mustahil. Maka mustahil Allah Ta'ala menyalahi janji. Maka mustahil pada syarak Allah Ta'ala melemparkan orang taat ke dalam neraka. Walaupun dari sudut akal, boleh jadi masuk neraka, boleh jadi tak masuk neraka bagi orang yang taat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti yang telah terdahulu sebutnya. Semua dah sebut belakang tu. Hampir ittifaq, hampir sepakatlah antara Asy'ari dan Maturidi. Maturidi pula sudah juga. Bukan kata dia tu Mu'tazilah ke, bukan. Asy'ariyah, Asy'ari itu Asy'ariyah lah. Asy'ariyah boleh panggil, Asy'ari boleh panggil, Maturidi boleh panggil, Maturidiyah boleh panggil. Boleh belakang Asy'ariyah, Asy'ariyah, Maturidi seorang, bukan seorang. Jadi sebab untuk muzakkar lelaki, Maturidiyun. Kalau orang perempuan, Maturidiyatun. Ana Maturidiyatun, saya bermazhab Maturidiyah. Kalau lelaki, ana Maturidiyun, saya bermazhab Maturidiyah. Gitu. Dan tiada wajib ia Allah Ta'ala menyempurnakan yang dijanjikan siksa bagi orang yang mengerjakan maksiat, kerana harus bagi Allah menyalahi. Orang buat maksiat, Allah wajib tak bagi neraka dia? Tak wajib. Okey, dari sudut akal dulu. Dari sudut akal, boleh Allah Ta'ala bagi neraka pada orang maksiat, boleh Allah Ta'ala bagi syurga pada orang maksiat. Dari sudut syarak pun harus juga Allah Ta'ala beri neraka, harus juga Allah Ta'ala ampun dosa dia kalau dia mukmin dan masuk syurga. Jadi kalau dalam bab maksiat, dari sudut akal ke syarak ke, harus. Bahkan itu menunjukkan kelebihan Allah Ta'ala, kurniaan Allah beri pada orang yang ahli neraka, sepatutnya duduk neraka, tiba-tiba bagi syurga. Itu lagi nampak kehebatan dan mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu harus. Beza hak tadi yang baik tu, baik tu dari sudut akal harus belaka, boleh masuk neraka, boleh tak masuk neraka orang taat. Tapi dari sudut berlakunya, wajib mesti Allah masuk dalam syurga. Sebab kalau Allah Ta'ala masuk dalam neraka, sedangkan dalam Quran sebut masuk syurga, itu sudah menyalahi janji. Bila menyalahi janji, hukum dia mustahil. Kerana itu kekurangan, maka mustahil Allah Ta'ala mencampurkan orang mukmin itu ke dalam neraka. Orang mukmin yang taat lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, betul? Sebab ia menyalahi, harus, kerana harus bagi Allah menyalahi. Sebab ia Allah tiada dibilangkan kekurangan baginya bagi Allah. Sebab ia menyalahi. Sebab ia menyalahi itu tiada dibilangkan kekurangan baginya bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala menyalahi janji dalam bab maksiat, tak ada masalah. Allah nak bagi dia neraka, tiba-tiba bagi syurga, tak ada masalah, lagi bagus. Yang nampak kurangnya bila Allah janji masuk syurga, tiba-tiba masuk neraka, itu tak mau. Itu menunjukkan kekurangan mukmin. Orang kafir masuk neraka lah. Habis. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dia kata tiada harus menyalahi bagi orang yang kemurahan, kerana harus bagi Allah menyalahi. Tetapi bertambah kemuliaan bagi orang yang kemurahan itu, yakni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji masuk neraka, tiba-tiba masuk syurga. Itu tambah kemuliaan Allah Ta'ala, tambah darajat dia.
Dijanjikan yang jahat, kemudian diberikan yang baik. Itu menambahkan kemuliaan dan kurniaan Allah Ta'ala. Tak nampak cacat di situ. Cacat kat mana? Allah janji neraka, tiba-tiba masuk syurga. Bagus lah. Macam orang lah, macam orang guru kita ke, siapa-siapa ke, nak denda kita, tiba-tiba tak jadi. Bagus lah. Kalau jadi pun tak ada masalah sebab dah tahu. Siapa tu buat juga salah, dah tahu dah. Guru tu kata kalau buat salah kena rotan contohnya. Kita buat juga. Pandai muka. Tapi kalau tak kena rotan, alhamdulillah. Beza kalau kita ni ikut taat dah. Beritahu tok guru tu buat lebih kurang kita juga. Itu satu kekurangan contoh. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, kemudian diberikan baik. Inilah mazhab Imam Asy'ari. Inilah mazhab Imam Asy'ari. Mana mazhab Asy'ariyah lah. Bersalahan dengan kata Maturidi. Dia kata apa? Dia kata tiada harus menyalahi janji keduanya. Kedua janji baik dan janji buruk. Ni Maturidiyah. Jadi Maturidiyah kata bila Allah Ta'ala tu janji masuk neraka lah. Mana masuk syurga dah. Neraka lah dia masuk syurga dah. Kalau syurga lah. Kalau Maturidiyah dah, kalau Asy'ariyah dah, ada beza sikit. Asy'ariyah kata kalau orang taat masuk syurga tak boleh masuk neraka sebab itu membawa kepada kekurangan pada Allah Ta'ala. Tapi dia sudah akal boleh, harus Allah boleh masukkan neraka orang yang taat, bolehkan masuk syurga orang yang taat. Itu sudah akal harus. Tapi yang berlaku realitinya ialah Allah masukkan ke dalam syurga. Karena kalau Allah memasukkan dalam neraka, itu kekurangan bagi Allah kerana telah menyalahi janji dalam Quran. Beza dengan neraka, ahli neraka, orang yang buat maksiat harus pada akal masuk neraka, harus pada akal masuk syurga. Kemudian yang berlakunya boleh juga jadi dia masuk syurga dengan sebab Allah ampun, boleh juga masuk neraka. Habis. Kemudian kerana yang demikian itu membawa kepada kekurangan. Demikian mana? Demikian menyalahi janji keduanya. Keduanya itu kena kepada janji baik dan janji buruk. Janji baik, janji buruk. Yang kata dah masuk neraka, tiba-tiba masuk syurga mana? Itu Maturidiyah. Beza dengan Asy'ariyah sikit je. Habis. Dan lagi katanya kata Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala, fawzus sa'idi indahu fil azali kadha syaqi thumma lam yantaqili. Ni berkaitan dengan bahagia dengan seksa pula. Bahagia dengan sengsara pula. Aduh, perasaan bahagia pula lah. Kemenangan orang yang bahagia itu, fawzus sa'idi indahu fil azali. Kemenangan orang yang bahagia itu pada Allah Ta'ala pada azalnya, yakni orang yang dapat dengan keelokan kesudahannya. Apa kesudahannya orang tu? Iaitu kesudahan tu dimatikan di dalam iman dan dalam amal yang soleh, itu dinamakan orang yang sa'id, orang yang berjaya, orang yang bahagia. Okey, sekarang nak bahas berkaitan dengan bahagia dan sengsara. Siapa orang yang bahagia? Iaitu Allah, iaitu orang yang telah ditetapkan Allah sejak azali dia itu akan mati dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Tu orang bahagia. Lepas tu kita tak tahu husnul khatimah kita apa dia, tak tahu. Lepas tu kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tapi kita nak husnul khatimah, cara ibadat tak husnul khatimah tu je. Ibadat lolai lagi. Lepas tu belajar tak ambuh lagi. Tak mau beritahu hukum halal haram. Dia ingat hukum halal haram main puasa je. Main puasa bang. Besok tu orang tak belajar. Banyak orang bekong mayang bak taharah bersih je mana, muntah anak kalau mana. Ya ada anak muntah tak reti bersih juga. Dia pakai basuh gitu je. Habis gitu je. Dia tak tahu ni hukum macam mana boleh tak basuh gini ni. Ataupun ada basuh cara macam ni yang bagi suci menyucikan. Kena belajar tu. Tu nak sampai kepada amal soleh dan ilmu dan iman tu, terlebih dulu kena ada ilmu lah. Al ilmu bila amalin junun wal ilmu wal amalu bila ilmin la yakun, kata Imam Ghazali. Ilmu tanpa amal gila, amal tanpa ilmu sia-sia. Sia-sia tak sah. Bila kita pegang hana pun kalau baru tahu lo tak sah punya. Kena khabar sah. Siapa suruh tak tahu. Kecuali beberapa masalah yang diuzurkan ulama, yang mana kalau tak tahu pun
dimaafkan walaupun sudah belajar. Adalah tu dalam bab fiqh lah. Tapi kebanyakannya tak dimaafkan sebab dah bercampur dengan surau masjid yang sudah ada majlis ilmu. Kenapa tak pergi? Tu ya. Ini dinamakan orang yang sa'id. Sa'id bukan nama orang ni. Sa'id ni ialah orang yang bahagia. Jadi kalau nama orang tu nama sa'id, mana nama dia tu ialah orang yang bahagia. Demikian lagi celaka bagi orang yang disudahi. Disudahi tu. Nampak pelik itu. Disudahi tu. Demikian lagi celaka bagi orang yang disudahi umurnya seorang itu kufur dan maksiat. Nisu'ul khatimah pula. Kufur, wala'iyadzubillah. Kalau maksiat boleh tahan lagi, kufur tak apa, tak ada diskaun dah. Maksiat tu ada diskaun lagi sebab maksiat tu boleh jadi Allah ampun walaupun tak bertaubat. Tapi kalau kufur tak tahu. Tak ada dah, tak ada diskaun dah, diskaun pelotok dia itu. Apa suruh kafir dulu. Orang kafir di padang mahsyar bila melihat kambing, tanduk kambing, sebab nak balas dulu kambing tu ada tanduk, kambing ni tak ada tanduk, dia tanduk kawan tu, dia tanduk balik ke akhirat. Bila pas tanduk balik jadi